Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera para pelajar yang dikasihi. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora untuk meneruskan PDPC bab 2 tingkatan 4 dengan subtopik 2.1.3 peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Dan topik ini ada pada muka surat 81 hingga 82 di buku teks. Diharap para pelajar sudah bersedia ya dengan buku teks dan nota masing-masing. Sila buat catatan tambahan pada nota masing-masing jika perlu. Baik, yang pertama kita kena tahu dulu bagi topik ini, apa yang disebut sebagai apa itu guna tenaga penuh? Soalan ni pun selalu keluar. Guna tenaga penuh ni bermaksud berlaku apabila sesebuah negara mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Maksudnya negara itu sangat sedikit orang yang menganggur. Penduduk di negara tersebut majoritinya bekerja. Sebab tu dia kata kurang daripada 4%. Jadi kalau negara tu sangat sedikit orang yang menganggur, tak sampai pun 4%, maksudnya negara itu telah mencapai guna tenaga penuh. Jadi dalam keadaan ini, negara tersebut hanya mengalami pengangguran geseran. Pengangguran geseran ni bila kadar penganggurannya sangat sedikit. Jadi kita sebut sebagai pengangguran geseran. Guna tenaga penuh yang dicapai membolehkan pekerja memperoleh pendapatan. Dan dengan pendapatan itu tadi, pekerja akan dapat memperoleh keperluan, boleh beli, dapat pendapatan. Jadi dengan pendapatan itu tadi, pekerja tersebut dia boleh beli apa sahaja barang keperluan dan kehendak yang diperlukan dalam kehidupan. Baik. Seterusnya, macam mana ya boleh wujudnya pengangguran? Bagaimana? Pengangguran berlaku apabila guna tenaga penuh gagal dicapai oleh sesebuah negara. Contohnya, jika sesebuah kilang itu ditutup, pekerja yang bekerja di kilang tersebut akan kehilangan pekerjaan. Orang yang kehilangan pekerjaan ini kita sebut sebagai berlakunya pengangguran. Jadi, ada berapa jenis pengangguran ya? Ada 4 jenis pengangguran. Ini kena hafal 4 jenis pengangguran, iaitu yang pertama pengangguran bermusim, yang kedua pengangguran struktur, yang ketiga pengangguran kitaran dan akhir sekali ialah pengangguran teknologi. Baik, bagaimana nak ingat musim, ni struktur, motor, kitaran, kita, teknologi, tek. Okey. Motor, kita, tek. Mungkin kamu boleh gunakan apa-apa saja cara untuk mengingat. Baik, apa yang disebut sebagai pengangguran bermusim? Bila kita sebut bermusim, maksudnya dia menganggur tu secara ada musim. Ada musimnya dia menganggur. Bukan dia menganggur sepanjang masa. Ah, Pengangguran bermusim berlaku apabila seseorang pekerja bekerja dalam jangka masa pendek pada setiap tahun. Apabila pekerjaan telah tamat, pekerja terpaksa mencari pekerjaan yang lain. Contohnya macam pekerja yang mengambil upah untuk membina rumah, bangunan dan sebagainya. Apabila selesai siap sesebuah pembinaan tu, ataupun rumah tu, maka seseorang itu kadang-kadang dia terpaksa menganggur buat sementara waktu sehinggalah dia mendapat peluang untuk projek perumahan yang lain dan sebagainya. Jadi yang ini kita panggil dia sebagai pengangguran bermusim. Dia ada musim. Contoh lain nelayan contohnya. Nelayan apabila musim tengkujuh, mereka tak boleh turun ke laut untuk menangkap ikan kerana keadaan agak berbahaya. Jadi buat sementara waktu tu mereka terpaksa menganggur. Itu bukan kita sebut dia penganggur. Bukan, dia pengangguran bermusim. Dia ada musim sekejap buat sementara waktu. Baik, seterusnya pengangguran yang kedua ialah pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran berlaku apabila keadaan ekonomi yang meleset menyebabkan perniagaan kehilangan sebahagian pendapatan dan tidak mampu membayar gaji pekerja. Majikan akhirnya terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Pengangguran kitaran ni keadaan ekonomi yang menyebabkan majikan tu terpaksa buang pekerja dia ataupun berhentikan pekerja dia. Bukan sebab pekerja dia tak bagus ataupun bukan sebab um,
dia tak suka, majikan tak suka dengan pekerja dia ke? Tak ada. Tapi kemelesetan ekonomi itu yang menyebabkan majikan terpaksa memberhentikan pekerja mereka. Okay, seterusnya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi berlaku kerana sektor perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi menggantikan pekerja. Pekerja sedia ada, ini akibatnya, pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan sementara pekerja baharu tidak memperoleh pekerjaan. Sebab kerja-kerja itu telah digantikan oleh teknologi. Ini berlaku disebabkan kadang-kadang ada kerja yang dilakukan dulunya dilakukan oleh manusia boleh dilakukan oleh mesin pada waktu sekarang ni. Contohnya macam kedai dobi. Kalau dulu semua kedai dobi menggunakan tenaga manusia untuk bekerja di kedai dobi, daripada cuci baju, lipat baju dan sebagainya. Tapi sekarang dah ada kedai dobi layan diri. Jadi pengguna dah boleh pergi kedai dobi layan diri, boleh pergi cuci baju sendiri dan disediakan mesin-mesin yang banyak, dan kita boleh cuci baju-baju kita tu sendiri dengan menggunakan mesin. Jadi kat sini penggunaan tenaga manusia itu sudah dikurangkan. Jadi manusia terpaksa tidak ada pekerjaan. Jadi kat situ kita panggil dia pengangguran teknologi. Seterusnya ialah yang keempat, pengangguran struktur. Pengangguran struktur ni berlaku kerana perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Contohnya, macam kalau dulu negara kita ni terlibat dengan industri pertanian. Jadi ramailah yang rakyat Malaysia ni yang ada kemahiran dalam bidang pertanian. Contohnya menuri getah, menyawit dan sebagainya. Tapi bila satu ketika industri berubah dan industri perkilangan diutamakan, maka kemahiran pekerja itu tadi dalam bidang pertanian seperti bertani, menuri getah itu semua, kemahiran itu semua sudah tidak diperlukan, dikurangkan. Dan apabila bertukar kepada industri perkilangan, maka mereka yang sebelum ini bertani dan sebagainya ni terpaksa menganggur kerana kemahiran mereka tidak diperlukan dalam bidang perkilangan. Baik, bagaimana cara nak mengatasi pengangguran? Masalah pengangguran ni apa yang kerajaan akan lakukan untuk mengatasi, untuk mengurangkan bilangan penganggur di Malaysia ni? Okay, yang pertama, cara mengatasi pengangguran bermusim. Kerajaan dia akan memberi insentif kepada pihak perniagaan supaya membenarkan pekerja terus bekerja. Contohnya, memberi pengecualian cukai atas pembayaran gaji pekerja yang diambil terus dalam tempoh sesuatu masa. Baik, seterusnya pengangguran kitaran. Apa cara mengatasi pengangguran kitaran? Cara mengatasi pengangguran kitaran, kerajaan akan menjalankan dasar fiskal dan dasar kewangan dalam mengekang kemelesetan ekonomi supaya pengecilan bilangan pekerja dapat dikurangkan. Maksudnya nak kurangkan bilangan kita buang pekerja tu tadi. Jadi apa itu dasar fiskal? Okey, dasar fiskal ni ialah dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk ubah perbelanjaan kerajaan dan ubah cukai. Manakala dasar kewangan ni pula ialah dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bank pusat untuk ubah penawaran wang dan ubah kadar bunga ataupun faedah. Okey. Seterusnya, bagaimana mengatasi pengangguran struktur? Okay. Cara mengatasi pengangguran struktur, kerajaan boleh membuat perancangan ekonomi yang sesuai dengan trend perubahan ekonomi dan perniagaan. Jadi, kesannya setiap perubahan yang dibuat sesuai dengan tuntutan semasa. Kerajaan dia akan lebih peka tentang perubahan yang ingin dibuat sebab apa yang tindakan perubahan yang kerajaan nak buat tu akan mempengaruhi hala tuju dan corak perniagaan di Malaysia ni secara keseluruhannya pada masa akan datang. Di akhir sekali, bagaimana cara mengatasi pengangguran teknologi?
Bagi mengurangkan pengangguran teknologi, mesin-mesin moden hanya digunakan untuk proses-proses tertentu sahaja yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga buruh. Secara mudahnya, maksudnya kerajaan dicuba meminimumkan penggunaan mesin-mesin. Hanya kerja-kerja yang mungkin tak mampu dilakukan oleh manusia perlu menggunakan mesin saja, barulah gunakan mesin untuk tujuannya adalah untuk supaya pekerja manusia ni masih ada pekerjaan dan dapat mengelakkan berlakunya pengangguran. Okey. Baik, kita berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung pembelajaran seterusnya. Saya harap para pelajar semua faham tentang subtopik ini. Kita akan sambung pembelajaran seterusnya pada slide yang akan datang. Terima kasih kerana mendengar sehingga selesai. Selamat maju jaya.